Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya rasa korang semua dah tahu yang Nothing Phone tu dah pun keluar, dan actually Nothing ada hantarlah salah satu model Nothing Phone tu dekat channel YouTube Mona Lisa ni untuk saya nak review. Cuma malangnya after diorang hantar dalam beberapa hari macam tu, sebab phone ni actually dah lama jugalah ada dekat sini. Cuma lepas beberapa hari diorang hantar tu, saya actually dikuarantinkan disebabkan saya kena jangkitan COVID untuk kali yang kedua. Suara pun tak berapa okey lagi, tapi saya tak tahulah korang boleh dengar ataupun tak. Jadi saya tak sempat nak spend time masa lama sangat dengan Nothing Phone 2 ni. Cuma dalam tempoh beberapa hari yang saya sempat guna dia, saya test dia semua tu, memang adalah benda yang saya nak kongsi dekat korang semua dari segi perubahan ataupun upgrade yang Nothing buat dekat Nothing Phone 2 ni, dan juga experience saya lah. Okay, overall experience saya guna dia macam mana. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, jom. Dekat tangan saya ni ialah Nothing Phone 2, smartphone terbaru daripada Nothing. Macam model sebelum ni ialah Nothing Phone 1, dan untuk Nothing Phone 2 ni memang ramai orang tunggu-tunggu bila dia nak keluar, apa specs yang dia ada, perubahan apa lagi yang diorang buat dekat Nothing Phone 2 ni. Sebab actually ramai orang suka Nothing Phone 1 dan ramai juga yang tak suka Nothing Phone 1 ni, disebabkan ialah dengan harga dia, dan untuk device tu sendiri dia macam mid range punya device, tapi harga agak mahal lah kan. Kalau nak ikutkan dia macam overpriced sikit. Dan orang nak tengok lah apa yang Nothing akan buat dekat Nothing Phone 2 ni, sama ada diorang akan settle ke tak keinginan user kan. User nak tambah sikit lagi dari segi performance lah, kamera lah, itulah inilah. So akan terjawab semuanya dekat Nothing Phone 2 ni. So untuk Nothing Phone 2 ni dia datang dalam packaging macam ni. Packaging ni dia lebih kurang lah dengan packaging Nothing Phone 1 macam tu, dan dia guna pull tab yang sama juga. Jadi bila kita buka tu, okay, kita akan ada satu lagi kotak dekat bahagian dalam dia. Dan kotak ni dia kotak warna putih, macam korang tengok sekarang ni. Okay, kotak dia warna putih, mungkin tak berapa jelas, tapi dia actually ada texture. Okay, dia ada texture dekat kotak, dan bila kita buka dia, kita boleh nampak lah susunan. Ada smartphone, ada dia punya charger dengan SIM ejector, lepas tu ada dia punya apa panggil, macam manual semua tu lah. So yang ni dia punya manual, safety information, and then ni dia punya kabel. Dan untuk kabel dia actually ada perubahan juga, sebab ni boleh kata macam kabel baru. Macam korang tengok untuk kabel Type-C to Type-C ni, dia guna design ala-ala Nothing Ear 2. Okay, Nothing Ear 2 ni dia punya earbud, dia guna transparent punya design macam ni. So tema dia seakan-akan samalah. Lepas tu kita juga akan dapat satu SIM ejector tool, and then last sekali of course lah kita akan dapat smartphone dia dalam wrapping macam ni. Dan yang ni dah terkoyak sebab obviously saya dah buka. Okay, saya simpan balik. Jadi kita letak dia punya kotak ni dekat tepi dulu. So macam ni lah design dia dari belakang dia lah, dari belakang dia macam ni lah dia punya design. Untuk luaran dia actually perubahan dia tak adalah ketara sangat. Perubahan tu ada, cuma bila kita sekali pandang tu tak ada benda yang kita terlalu notice sangat lah. Nak bezakan Nothing Phone 1 dengan Nothing Phone 2 pun bila sekali pandang tu kita tak boleh nak bezakan. Tapi yang paling obvious bila kita tengok yang model saya dapat ni lah at least, ialah dia punya color. Kalau kita tengok Nothing Phone 1 dia ada dua color option kan, sama ada warna putih dan juga warna hitam. Yang warna hitam tu memang saya suka gila sebab dia nampak sangat-sangat simple, nampak garang. Lepas tu bila kita turn on LED yang ada dekat belakang ni, dia memang pop gila lah. Manakala untuk Nothing Phone 2 pula dia cuma ada dua juga color option. Dia ada warna putih dan warna grey ataupun warna kelabu yang saya dapat ni. Dan at first saya macam, wah, warna grey asal, bukan full hitam kan macam yang sebelum ni. Tapi bila tengok depan-depan actually quite nice lah warna grey dia ni. Dia still nampak macam vibe yang warna hitam tu. Dia nampak serius, tak menonjol sangat. Tapi at the same time kita still boleh nampak lah detail-detail dekat bahagian belakang ni. Sebab kalau yang hitam dia terlalu pekat, dia tak berapa jelas lah detail yang ada dekat belakang. Macam charging coil punya design dekat tengah ni, internal punya design. Yang untuk warna hitam tu dia tak berapa nampak. Tapi dekat grey ni actually quite nice. Tapi kalau korang nak yang betul-betul menonjol, memang korang kena beli yang warna putih lah. Sebab untuk yang warna grey ni dia memang, macam mana cakap, dia
low profile sikit. Lepas tu perubahan kedua dekat bahagian belakang ni ialah LED indicator untuk recording yang warna merah berkelip sekarang ni. Kalau Nothing Phone 1 dia actually LED tu bulat, manakala untuk Nothing Phone 2 macam korang tengok dia bentuk macam palang macam tu, okey, macam dash. So tu ada perubahan kecil lah, tapi kedudukan dia still sama. And then dekat bahagian kamera module ni pun dia ada perubahan sikit daripada housing dia, color housing, tapi kamera dia yang tu kita akan tengok kejap lagi. And then of course lah majority perubahan tu ialah dekat bahagian glyph dia ni, glyph interface, glyph module LED, tak kisah korang nak panggil apa. Dekat sini lah majority perubahan dia. Sekarang ni macam ni lah rupa untuk glyph interface yang ada dekat Nothing Phone 2 ni. Dan saya nak korang tengok lama sikit, okay, dia punya LED ni. Dan korang cuba teka apa perubahan yang Nothing buat dekat Nothing Phone 2 ni compare dengan Nothing Phone 1. Selain dari perubahan untuk bahagian luar dia ataupun kosmetik, dari segi form factor pun ada perubahan juga. Jadi sebagai reference lah, daily driver saya ialah sebuah iPhone 14 Pro, dan untuk Nothing Phone 2 ni saiz dia lebih kurang 14 Pro Max lah. Dan walaupun phone saya ni kecil sikit, tapi walaupun dia kecil, dia rasa berat, dia rasa padat untuk sebuah, yelah, phone yang lagi kecil kan daripada Nothing Phone 2. So Nothing Phone 2 ni actually rasa quite ringan juga bila kita pegang. Tapi in terms of build quality, kalau saya contohlah saya buka casing ni kan, and then saya compare lah dengan Nothing Phone 2 ni, build quality dia boleh kata sebiji. Kalau tak ada nak cakap lagi bagus kan, tapi boleh kata sebiji lah. Cuma beza dia ialah dia punya berat tu. Lepas tu ada satu benda yang menarik dekat Nothing Phone 2 ni. Untuk bahagian belakang dia, back panel dia ni, dia actually ada curve tau. Sekejap, saya cuba tunjuk dekatkan sikit. Dia ada curve dari tepi ke tengah tu. Dia macam basically macam curve display lah, okay? Curve display, tapi dekat bahagian belakang. Untuk display dia sendiri dia flat, tapi dekat bahagian panel belakang ni dia ada curve sikit. Dari segi ketahanan tu saya tak pasti dia bertahan ataupun tak. Nampak macam mudah nak pecah, mudah nak cala semua. Tapi bila kita pegang tu, kalau korang tengok kan jari saya akan automatic duduk dekat bucu tepi ni kan. So bila dia ada curve sikit tu, dia sangat-sangat selesa. Rasa macam tak nak pakai casing, sebab bila kita pegang tu sangat-sangat best. Walaupun saiz dia besar sikit, tapi dia ringan. Lepas tu disebabkan curve dekat tepi ni, kita pegang pun best. So dari segi form factor tu memang jauh lagi better lah daripada Nothing Phone 1 yang memang betul-betul petak macam iPhone, yang tak berapa menyenangkan kalau kita nak pegang tanpa casing. Cakap pasal screen yang ada dekat Nothing Phone 2 ni dia lebih besar lah, dengan screen size berukuran 6.7 inci dan guna LTPO OLED display yang support 120Hz refresh rate. Dan screen dia ni memang cantik dengan color yang vibrant lah. Lepas tu dia ni terang disebabkan dia ada 1600 peak brightness, dan paling best, okay, disebabkan dia guna LTPO punya OLED, dia actually lebih efisien daripada OLED biasa. Kalau ikutkan OLED punya display ni, dia dah efisien lah daripada LCD punya display, disebabkan dia boleh matikan individual pixel tu kan. Tapi untuk LTPO OLED ni dia lebih efisien sikit lagi. Saya tak pasti pixel density untuk screen yang ada dekat Nothing Phone 2 ni berapa dia punya density tu, tapi sepanjang saya test memang saya tak ada nampak lah pixel ke apa. Pendek kata memang display dia ni cantik, sedap mata memandang, plus dia ada 120Hz refresh rate, memang dia nampak smooth. Dan sepanjang saya guna dia memang saya set dia punya refresh rate dekat 120Hz, sebab dia boleh set 60, 120 dan juga dynamic kan, ataupun adaptive. Tapi saya set dia 120, dan memang experience guna dia, tengok konten ke just guna untuk benda-benda biasa, memang smooth dan sangat best. Untuk Nothing Phone 2 ni, dia actually berada dekat situasi yang pelik sikit, situasi yang awkward, disebabkan dia ada karakteristik untuk nak jadi flagship punya device, tapi dalam masa sama ada juga perangai mid-range punya device disebabkan kamera dia yang kita akan cakap kejap lagi. Dan kenapa saya cakap dia ada karakteristik flagship punya device? Well, disebabkan prosesor ataupun chipset yang ada dekat dalam Nothing Phone 2 ni ialah Snapdragon 8 Plus Gen 1 5G, which is sebuah chipset flagship yang sangat-sangat bagus untuk tahun lepas, bukan untuk sekarang lah. Dan walaupun dia tak guna chipset yang paling latest, dia guna chipset yang lama sikit,
Tu bermaksud yang Nothing actually ada masa yang lebih untuk nak fine tunekan lagi Nothing OS 2.0 untuk run se-efficient mungkin dekat chipset ni. Even untuk RAM pun dia datang dengan 12GB RAM, dan dari segi specs memang dia jauh lagi bagus daripada Nothing Phone 1. Dan dekat situ pun ramai juga yang ada isu dengan original Nothing Phone ni disebabkan performance dia tak memberangsangkan sangat. Dia okey tapi tak cukup okey dengan price tag dia semua, jadi ramai orang komplain. Tapi untuk Nothing Phone 2 ni saya yakin ramai orang akan puas hatilah dengan efficient dia punya battery life semua tu, sebab bateri yang ada dekat dalam dia sekarang ni ialah bateri berkapasiti 4700mAh dengan fast charging 45W instead of 33W yang kita boleh jumpa dekat Nothing Phone 1. Jadi dekat situ pun kita boleh tengoklah improvement dia macam mana kan. Dia ada fast charging yang lagi laju, bateri dia dah tukar sikit. Lepas tu disebabkan dia dah buat dia punya OS ni efficient dekat chipset yang diorang guna, walaupun bukan latest tapi dah efficient, dekat situ kita akan dapat battery life yang lagi bagus dan performance pun jauh lagi bagus daripada Nothing Phone 1. Untuk glyph baru yang ada dekat belakang Nothing Phone 2 ni, which is benda yang paling unik lah dekat smartphone ni, dia ada ubah bentuk dia menjadi beberapa segmen compare dengan yang lama yang dekat bahagian tengah ni dia bersambung kan. Yang baru ni dia ubah sikit, membuatkan glyph ni lagi functioning. Sebab kalau yang lama, jujurlah saya cakap, dia macam gimmick sikit. Tapi kalau untuk yang baru ni, kita actually boleh guna dia untuk kegunaan harian. Salah satu feature yang diorang tambah dekat glyph ialah contoh macam glyph timer. Jadi bila kita set timer, macam contoh sekarang saya set dia 15 second kan, 15 saat, jadi saya pusing macam tu. Nanti korang akan start tengoklah dia punya LED dekat sini jadi countdown. Ok, letak bawah dulu. Ok, sekarang dia dah start. Jadi dia akan ada animation, dia gerak slow sampailah dia berbunyi. Ok, kita tunggu jap. Ok, jadi bila contohlah saya set timer and then saya letak phone dekat sini, lepas tu saya tengah buat kerja kan, contoh saya tak perlu pun tengok phone tu, tapi saya tahu timer saya ada berapa lama lagi dengan, yelah kita estimate lah kan, dengan tengok LED tu berapa banyak lagi dia akan travel. Tapi untuk yang Nothing Phone 1 dia tak boleh pun nak buat macam ni dengan glyph dia, disebabkan LED count yang ada dekat Nothing Phone 1 punya glyph tu dia tak banyak sangat. Kalau macam Nothing Phone 2 ni diorang tambah lagi jumlah LED yang ada, so dia boleh jadikan animation tu lagi smooth, lagi detail. Lepas tu bila kita adjust volume pun dia actually keluar dekat glyph belakang ni. Macam sekarang saya rendahkan volume sampai habis and then saya naikkan volume, kita boleh tengok dekat bahagian belakang. Dan saya tak tahu feature ni berguna sangat ataupun tak, sebab tu just untuk adjust volume. Tapi mungkinlah korang tak nak pusing smartphone ke apa kan, korang just nak tekan nak adjust volume sambil letak phone ke bawah macam ni, mungkin berguna. Tapi yelah, dia tambahlah sikit functionality yang sebelum ni tak ada. Dan antara yang best sikit untuk dia punya glyph ni, kita actually boleh set notification. Jadi glyph ni akan menyala based on setting yang korang nak untuk konteks yang tertentu. Jadi korang boleh set dia untuk konteks yang penting lah, contohnya untuk kerja. Jadi walaupun korang letak phone ni ke bawah macam tu, korang tak nak distracted, nak fokus dengan kerja, korang still akan alerted untuk benda-benda yang penting lah kan, based on dia punya glyph interface dekat belakang. Which is saya rasa tu satu benda yang sangat-sangat berguna dan tak intrusif. Kita tak perlu nak selalu check phone dan kita pun tak terganggu. Jadi bila buat kerja tak adalah check jap tapi last main phone. Ni tak, kita just tengok je glyph dekat belakang. Lepas tu disebabkan Nothing OS 2.0 juga, kita dibolehkan untuk nak guna third party apps dengan glyph. Jadi contohlah saya tak pasti juga apps apa, yang tu saya tak tahu, tapi in the future nanti kita boleh gunalah mana-mana apps untuk send information dekat glyph ni. Jadi contohlah kalau korang nak letak phone dekat bawah, korang tak nak pegang phone tapi korang order makanan ke apa kan, tak perlulah nak check setiap 2 minit, dah sampai ke, belum lagi, letak balik, ambil balik, dekat mana, jauh lagi, letak balik. Korang tak payah buat macam tu, tapi korang just tengok je glyph dekat belakang tu berapa lama lagi, agak-agak kan anggaran dia berapa minit. So saya rasa tu satu feature yang berguna untuk sesetengah orang, dan yelah dia tak ada sebelum ni dan sekarang ada. Untuk Nothing OS 2.0 pula, memang saya fall in love dengan dia punya operating system. Dari Nothing OS yang first pun memang saya suka, bukan setakat dia, yelah rupa dia yang simple, estetik dia simple, tapi function dia pun boleh kata simple juga. Dan mungkin tak semua orang suka lah kan feature yang limited, tapi bagi saya dia memang
nice. Dia tak serabut, dia tak intrusif sangat dan yalah, macam korang tengok dia kalau yang model grey ni dia memang auto apa orang panggil night mode lah kan. Tapi kalau yang putih pun sama je, dia just putih juga. Dia macam cakap monokrom lah, hitam putih. Dia tak ada banyak colour tapi ada pop of red lah, macam dekat jam ni ada colour sikit kan. Dan overall experience guna dia tu memang sangat-sangat smooth dan just best. Memang saya suka. Setakat ni tak ada problem lagi. Mungkin nanti ada, kalau ada pun saya tak terkejut sangat sebab ni an early build of Nothing OS 2.0 kan. Dan saya rasa selain iOS, saya rasa Nothing OS ni antara operating system kegemaran saya lah untuk mobile device. Last but not least, dia punya kamera. Untuk kamera depan, Nothing tukar daripada sensor 16MP kepada 32MP. Basically dua kali ganda yang ada dekat Nothing Phone 1. Manakala untuk kamera belakang dia, main kamera unit dia, diorang tak ada tukar apa-apa. Dia still guna sensor yang sama, which is 50MP untuk wide angle dan 50MP juga untuk ultra wide angle. Cuma diorang ada introduce AI tuning, apa saya lupa lah nama dia, tapi basically guna teknologi AI untuk improvekan lagi gambar yang kita ambil tu. Dari segi video kita boleh record 4K 60fps, lepas tu slow mo 1080p sampai 480fps. Tapi untuk kamera depan kita cuma boleh record 1080p sampai 60fps. Jadi yang dekat situ dia tak memberangsangkan sangat. That's why saya cakap dia punya kamera ni macam mid-range sikit, tapi it's not that bad. Jadi ni saya ada record sikit lah guna kamera depan, dan sambil tu saya nak test mikrofon dia bunyi macam mana. So korang tengoklah sendiri. Okay, jadi sekarang ni saya nak test dia punya video untuk dia punya kamera depan lah. Jadi saya record video sekarang ialah 1080p 60fps. Jadi dia bagi kita dua option je, sama ada 1080p 60fps ataupun 30fps. Jadi dia tak ada 1440p ataupun 2K, dia tak ada 4K, tak ada, just 1080p 60fps ataupun 30fps. Dan audio yang korang dengar ni pun datang dari Nothing Phone 2 tanpa sebarang editing. Jadi korang boleh dengar sendiri sama ada dia punya mikrofon ni pick up audio suara saya dengan okey ataupun tak, bising ke tak, sebab memang saya dekat parking lot top floor sekarang ni sebab saya tengah shoot video untuk Nothing Phone 2 untuk dia punya B-roll. Jadi korang boleh nilai sendirilah macam mana dia punya audio quality. Mungkin sedikit bergema ke, bising ke, bunyi angin ke, so korang boleh komen dekat bawah. Walaupun saya tak suka sangat kalau kamera smartphone letak terlalu banyak post processing ataupun dengan nama lain dia dah edit siap-siap gambar kita tu, sebab yelah selalu dia tak nampak natural dari segi color, dari segi sharpening dia memang nampak digital sharpening over sangat kan. Overall gambar tu jadi tak berapa cantik sangat. Tapi bila saya tengok gambar yang dihasilkan oleh Nothing Phone 2 ni, walaupun dia still guna kamera sensor yang sama, tapi yelah disebabkan ada AI teknologi yang improvekan gambar tu, dia actually not bad. Gambar dia nampak cantik juga sebenarnya kalau kita tengok. Tapi jangan zoom lah. Selagi kita tak zoom, gambar tu akan nampak cantik, dia nampak okey. Tapi bila zoom memang kita boleh nampak lah detail tu dah mengarut sikit. Detail tu dah ada artifact, dia dah tak berapa cantik lah. Tapi kalau kita tengok biasa-biasa, tutup mata sikit, memang dia nampak cantik dan usable. Nak post dekat Instagram ke apa ke, saya rasa tak ada masalah. Even dynamic range dia pun bagus juga, sebab ada gambar yang saya ambil tu kita orang membelakangi background yang langit cerah tau. Sebab masa sebelum saya snap gambar, saya tengok dekat phone, memang nampak lah yang langit belakang tu dah terlalu silau, dah yelah overexpose kan. Tapi bila saya snap and then saya biar dia loading kejap, bila saya tengok balik gambar, cantik pula gambar dia kan. Dia punya tempat yang gelap tu dia cerahkan, dan tempat yang cerah, yang terlalu cerah tu dia gelapkan sikit. Saya tak tahu itu AI ataupun memang dia punya dynamic range tu padu, but overall gambar tu still nampak cantik. Untuk a quick picture kita nak hantar dekat member, hantar dekat family, ataupun just nak post story ke post dekat IG, memang lebih dari usable dan quite nice lah. Even kalau kita zoom pun, 2 times zoom ke, dia still nampak cantik. Dekat situ lah kita boleh nampak dia punya AI teknologi dia apply dekat kamera smartphone dia. So macam mana? Teracun ke tak? Kalau saya lah, ni pendapat jujur saya, untuk dia punya chipset upgrade kan, dia guna apa tadi, Snapdragon 8 Plus Gen 1 5G, lepas tu dengan operating system Nothing 2.0, dekat situ pun saya dah teracun sebenarnya. Tapi disebabkan kamera dia tu saya macam tak berminat sangat. Awal-awal tu memang saya suka, tapi yelah kamera dia not bad. Cuma macam raw picture mode dia pun kita boleh nampak dia ada juga post processing dia orang letak dekat situ. Digital sharpening pun ada, yang tu memang saya tak suka. That's why saya lagi
prefer guna iPhone lah. Tu pendapat saya. Okay, mungkin korang ada pendapat lain yang tu tak ada masalah. Tapi ya, saya yakin ramai orang akan suka upgrade yang, boleh kata upgrade lah, okay? Upgrade yang Nothing buat dekat Nothing Phone 2 ni. Memang saya genuinely rasa yang ramai orang akan enjoy. Untuk harga tu tak tahu lagi, mungkin masa video ni keluar korang dah tahulah harga berapa, diorang dah announce dah harga tu. Dan ya, saya nak tahu juga pendapat korang macam mana, so sila komen dekat bawah pendapat korang dengan Nothing Phone 2 ni macam mana. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, apa kata korang tekan like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa. Dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Bye bye, jumpa lagi.